Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， kita pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita mendapatkan kabar baik. 在我们的日常生活中呢，往往我们都会有收到好消息。 Kabar baik tentunya membuat kita bersuka cita. 好消息当然能够使到我们有喜乐。 Kita mendengar kabar yang membuat kita bahagia. 我们听到那些消息，使到我们欢喜。 Misalnya ketika kita mendengar kabar bahwa anak kita berprestasi. 比如说我们听到我们的孩子的成绩优秀， Hasil daripada ujian mereka bagus sekali. 他们的考试成绩非常的好。 Saya yakin sebagai orang tua kita semua pasti senang. 我相信成为父母呢，我们都会非常的欢心。 Atau kita yang sedang mencari pekerjaan. 或者呢，如果我们正在寻找工作， Ketika ada tempat kerja yang memberitahu kita diterima. 然后有某间公司通知我们已经被录取了， Kita pasti sangat senang. 我们肯定也会非常的高兴。 Banyak hal yang kita rasakan kabar baik dalam kehidupan sehari-hari. 在每日生活中呢，有许许多多的我们所谓的好消息， Dan semua kita pasti merasakan sukacita. 我们大家肯定也能够感受到那一份喜乐。 Beberapa waktu yang lalu, 在过去的几周， muda-mudi mengadakan yang namanya perlombaan masak. 我们的青年团呢就举办了一个烹饪比赛。 Dan ketika tiba waktunya untuk mengumumkan siapa juara satunya, 所以当我们来公布是谁是得奖的那一组呢， peserta yang tersisa terasa tegang. 那一些参加的那些团队都会感到有点紧张。 Dan ketika diberitahukan siapa juara satunya, 然后当第一名的团队被公布的时候呢， saya melihat ada satu peserta yang sangat bahagia. 我看到有一位参加者非常的开心， Dia sempat lari dan lompat-lompat. 他呢甚至跑来跑去，然后蹦蹦跳跳， Itu adalah ekspresi sukacita. 这个就是他彰显他的喜乐的方式。 Nah, inilah kabar yang memberikan kita kebahagiaan. 这个就是带给我们喜乐的这个消息。 Dan tidak hanya sekedar kita senang. 我们不单单只是欢心， Seringkali kita luapkan ekspresi kita senang itu dengan membagikan kepada orang lain. 我们也会把我们的喜乐的信息呢传给别人。 Kita pergi cerita kepada orang lain. 我们会向别人诉说， Tujuannya untuk berbagi sukacita. 为了分享我们的喜乐。 Bahkan kita kadang-kadang pergi posting ke media sosial. 有时候甚至我们会把它泼在我们的社交媒体上， Kita buat status di Facebook. 我们把它泼在脸书， Kita buat status di TikTok. 或者是在抖音， Atau juga kita buat status di WhatsApp. 或者在我们的微信。 Kita mau memberitahu kita sedang bersukacita. 我们要告诉全世界的人，我们正在欢心。 Dan ketika kita melakukannya dengan senang hati, 然后我们就是很高兴、很喜乐的去做这件事情， bukan dengan berat hati, 不是感觉被逼， bukan dengan dalam keadaan tekanan. 不是受到压迫的之下的情况。 Kita mau bagikan kabar sukacita itu. 我们愿意去传扬这个好消息。 Tetapi saudara-saudara, ada kabar baik yang sangat-sangat besar. 可是弟兄姐妹，其实呢，有一个非常好的消息。 Kabar baik ini jauh melebihi daripada kabar baik yang kita dengar setiap hari. 远比其他消息更加伟大。 Kabar baik ini sangat penting untuk semua umat manusia. 这个好消息对所有的人都极其重要。 Kabar baik ini menentukan keselamatan manusia.
这个好消息就定了人类的救恩。 Kabar baik ini adalah Injil keselamatan. 这个好消息呢，就是福音，就是得救的福音。 Saudara-saudara, kita semua orang yang sudah percaya, tentunya kita mendapatkan sukacita. 我们这些已经相信的人呢，我们肯定有喜乐。 Sukacita kita saat ini adalah sukacita yang jauh lebih besar daripada semuanya. 我们现在的喜乐呢，远远超过所有的喜乐。 Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga ada pergi memberitakan kabar baik ini? 问题就在我们是否有把这个好的消息传扬出去？ Apakah kita juga terdorong untuk pergi menceritakan kabar sukacita ini? 我们是否也有推动力去到外面传扬这个福音呢？ Apakah kita juga merasa terdesak, saya harus menceritakan kabar baik ini? 我们是否有这个迫切感？我们应该赶紧的去传扬福音呢？ Saudara-saudara, kenapa kita harus pergi berbagi atau menceritakan kabar baik ini? 为什么我们应该要去传扬福音呢？ Kenapa kita harus melakukannya dengan penuh sukacita? 为什么我们要带着喜乐的心去传扬呢？ Inilah yang akan kita pelajari dari firman Tuhan pagi ini. 这个就是我们从今天神的话语中又学习的。 Firman Tuhan pagi ini akan mengajarkan kita mengapa begitu penting memberitakan Injil keselamatan. 今天早上神的话语将教导我们，为什么传扬福音是一件这么重要的事。 Saudara-saudara, alasan kenapa kita harus pergi memberitakan Injil. 弟兄姐妹，我们应该要去传扬福音的原因是， Yang pertama, karena Injil adalah kabar baik yang sangat layak dan penting untuk dibagikan. 为什么呢？因为福音就是极其宝贵，并且很重要的好消息，值得我们去传扬。 Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. 刚才我们所读到的罗马书， Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. 我不以福音为耻。 Nah, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, itu ditulis, sebab aku tidak malu terhadap Injil. 华文翻译的比较准确，我不以福音为耻。 Kenapa dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tidak malu memberitakan Injil? 为什么使徒保罗说到我不以福音为耻呢？ Nah, kalau kita melihat konteks pada saat itu, orang-orang memandang rendah yang namanya berita Injil. 因为当代的人呢，都看不起福音。 Bagi orang-orang Yahudi, Injil adalah suatu batu sandungan. 因为对犹太人来说呢，福音就是一个绊脚石； Bagi orang-orang non-Yahudi, Injil adalah suatu kebodohan. 对那些不是犹太人呢，福音就是一个愚笨。 Karena mereka berpikir, bagaimana mungkin Tuhan Yesus juru selamat justru dia ditangkap. 因为对他们来说呢，不符合逻辑。主耶稣是一位救主，可是他却被抓了。 Katanya dia juru selamat, malah dia menderita dan mati di atas kayu salib. 不是说他是救主吗？为什么他又受难，而且被钉死在十字架上？ Jadi orang-orang ini tidak bisa memandang hormat terhadap berita Injil. 所以呢，这些人不能够对福音有好的看法， Mereka sulit untuk menerima dan percaya terhadap Injil. 他们很难去接受福音，更难有来相信福音。 Kalau kita melihat orang-orang pada saat ini juga, 我们来看现代的人类， di luar sana banyak sekali yang menghina Injil. 在外面我们听到许多人都来藐视福音。 Mereka mengatakan, masa Tuhan kalian dihukum mati di atas kayu salib. 他们就说到，为什么你们的神又被处死在十字架上？ Katanya Tuhan, tetapi kenapa mati? 不是说他是神吗？为什么他死呢？ Digantung lagi di atas kayu salib. 被钉在十字架上。 Jadi secara logika mereka itu tidak bisa diterima. 所以照着他们的逻辑呢，这个是
不能够接受的， Mereka menertawakannya. 他们就藐视， Mereka menghinanya. 他们侮辱， Dan itulah yang membuat mereka sulit untuk percaya. 所以这就导致他们很难能够相信。 Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. 使徒保罗自己这里却说到：“我不以福音为耻。” Kenapa Rasul Paulus dia sebaliknya mengatakan tidak malu terhadap Injil? 为什么使徒保罗又这么说呢？ Sekarang kita bertanya, apa itu Injil? 我们就来发一个问题：福音是什么？ Barulah kita tahu nantinya apakah Injil ini adalah sesuatu yang layak atau tidak untuk kita beritakan. 然后我们就能够来思考，这福音是否配得我们去传扬。 Saudara-saudara, pertama-tama Injil berbicara tentang kasih Allah. 弟兄姐妹，福音首一就说到神对我们的爱， Kita semua manusia adalah orang berdosa. 我们人类都跌入罪恶， Kita tidak luput yang namanya dari kesalahan. 我们都离不开过错， Kita banyak kali melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. 我们常常犯了罪， Dan kita tahu apa akibat daripada dosa. 我们也非常清楚罪的工价是什么， Setiap dosa ada ganjarannya. 因为每一件我们所犯的罪都 Setiap dosa ada sanksinya. 都有它的惩罚， Karena Tuhan itu adalah pribadi yang kudus. 因为上帝是圣洁的， Tuhan adalah pribadi yang benci terhadap dosa. 因为上帝是恨恶罪恶的上帝， Dan dia adalah pribadi yang adil. 他也是公义的上帝， Dia akan menghukum dosa. 他会惩罚罪。 Itu berarti kita semua manusia akan dihukum oleh Tuhan. 这意味着我们每个人都要接受他的惩罚， Kita semua akan binasa selama-lamanya. 我们大家都会永远消灭。 Saudara-saudara, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. 弟兄姐妹，神却多么爱我们！ Satu sisi dia begitu benci terhadap dosa. 一方面，他非常恨恶罪恶， Dia akan menghukum kita semua. 他将惩罚我们每一位。 Tetapi satu sisi dia juga sangat mengasihi kita manusia. 可是另一方面，他却非常爱我们人类， Dia tidak mau kita binasa sampai selama-lamanya. 他不愿意我们灭亡。 Inilah perasaan Tuhan kepada kita umat manusia. 这个就是神对我们人类的感觉， Tuhan sangat mengasihi kita. 他非常的爱我们， Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? 所以他就做了什么呢？ Ini tidak hanya sebatas perasaan saja. 不只是关系到感情而已， Tuhan menunjukkan kasih-Nya begitu besar itu dalam tindakan. 他却用一个行动来向我们显现他的爱， Dengan cara dia mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia. 就是他差遣了主耶稣基督来到这个世界上。 Tuhan Yesus turun dari sorga datang ke dalam dunia. 主耶稣从天上降到这个世界上， Dia menjadi seorang manusia. 他降世为人， Tuhan Yesus rela menderita. 他愿意去受苦， Rela mati di atas kayu salib. 愿意死在十字架上， Karena dia begitu mengasihi kita. 因为他多么爱着我们。 Jadi Injil itu berbicara tentang kasih Tuhan kepada umat manusia. 所以福音的诉说的就是神对罪人深切的爱。 Tuhan tidak mau manusia binasa karena dosanya. 上帝不愿意我们为着我们的罪而毁灭， Maka dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. 所以他差遣了他的独生子来到这个世界上， Untuk menyelamatkan kita semua. 为了拯救我们。 Yang kedua, Injil itu berbicara tentang pengampunan dosa. 第二呢，福音就说到关于罪的赦免。 Saudara-saudara, kita tidak akan bisa lepas dari hukuman kalau dosa itu belum dituntaskan. 弟兄姐妹，我们不能够逃离这个惩罚，如果我们的罪还没有被解决。 Kalau dosa itu belum diselesaikan masalahnya, kita tidak akan bisa lepas daripada hukuman Tuhan. 罪的问题如果没有被解决呢，那我们就逃离不了这个惩罚。 Maka caranya adalah kita harus mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. 所以我们就要得到从神而来的赦免。 Tuhan Yesus
Dia merelakan darahnya tercurah di atas kayu salib 主耶稣愿意让他的宝血流下， untuk menebus dosa-dosa kita. 为了拯救我们的罪， Supaya bukan kita yang dihukum oleh Tuhan. 使到我们不必被惩罚。 Dia menggantikan kita di atas kayu 主 salib. 耶稣却在十字架上代替了我们， Dia menanggung semua dosa-dosa kita. 他担当了我们的罪， Dosa-dosa kita yang dahulu. 我们以前的罪， Dosa-dosa kita yang sekarang ini. 我们现在的罪， Dan dosa yang akan kita lakukan ke depan. 甚至我们未来有犯的罪， Tuhan membayar dengan tuntas di atas kayu 主 salib. 耶稣已经在十字架上偿还了这一切。 Tuhan menggantikan kita dari hukuman. 主耶稣代替了我们受惩罚， Supaya kita bebas daripada hukuman. 使到我们就不用被惩罚了， Supaya kita bisa mendapatkan pengampunan. 使到我们得到饶恕。 Jadi kita yang adalah orang berdosa. 所以我们这个罪人， Harusnya kita yang dihukum. 本来我们应该受惩罚， Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. 可是主耶稣却代替了我们。 Waktu Tuhan Yesus menggantikan kita, 当主耶稣代替了我们， maka itu berarti dosa-dosa kita ini diampuni oleh Tuhan. 那就意味着我们这些罪呢已经被神 Dia 赦免了， mati untuk kita 他为我们死了， supaya kita dimaafkan oleh Tuhan. 直到我们被饶恕。 Injil berbicara tentang pengampunan dosa. 所以，福音传讲的呢，就是罪的赦免。 Ketika kita mendapatkan pengampunan dosa, 当我们罪得赦免时， tentunya hati kita menjadi lega. 我们肯定会感到非常的开心。 Ketika kita dimaafkan oleh Tuhan, 当我们被神赦免时， hati kita ada sukacita. 我们的心会非常喜乐， Kita tidak takut lagi yang namanya penghukuman yang kekal. 我们不再惧怕那永恒的惩罚， Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. 因为神已经拯救了我们的罪恶。 Selanjutnya Injil berbicara tentang pengharapan yang kekal. 接下来福音就说到关于永恒的盼望。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib untuk kita. 主耶稣不单单只是为我们死在十字架上， Tuhan Yesus tidak hanya menebus dosa-dosa kita. 主耶稣不单单只是救赎了我们的罪， Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pengampunan dosa. 主耶稣不单单只是赦免我们的罪， Ketika dia mati, dia dikuburkan, bangkit lagi pada hari yang ketiga. 他死之后呢，被埋葬，可是第三天他又复活了， Bangkit kembali mengalahkan kematian. 就是战胜了死亡。 Dan dia pergi ke sorga. 他到天上去， Untuk apa? 为了什么呢？ Untuk menyediakan tempat bagi kita. 为了为我们预备地方， Untuk menyediakan rumah bagi kita. 为我们预备住宿的地方。 Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan pengharapan yang kekal ini. 所以弟兄姐妹，当我们相信主耶稣时呢，我们就得着这个永恒的盼望。 Kita tahu kemana kita pergi setelah kita tinggalkan dunia ini. 我们知道，当我们离开这个世界之后呢，我们将往哪里去？ Kita tahu pasti kita punya tempat di sorga. 我们知道我们在天堂已经有所住宿的地方， Sebab Tuhan Yesus sudah pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. 因为主耶稣已经往哪里去，就是为了为我们预备地方。 Saudara-saudara, sorga itu adalah tempat yang paling indah. 弟兄姐妹，天堂就是最美好的地方。 Firman Tuhan mengatakan di sana tidak ada penderitaan, 上帝的话也告诉我们，在那边呢，没有 tidak 苦 ada 难， sakit penyakit, 没有疾病， tidak ada tangisan. 也没有哀哭， Di sana yang ada adalah kebahagiaan selama-lamanya. 只有永永远远的喜乐。 Saudara-saudara, kita sebagai manusia ingin bahagia. 弟兄姐妹，我们成为人，我们当然很盼望能够得到喜乐。 Semua manusia menginginkan setelah meninggal, dia mau di tempat yang bahagia. 每个人如果离开这个世界之后呢，都希望能够去到那美好的地方去。 Apapun kepercayaannya, pada dasarnya mereka menginginkan setelah meninggal, kita bisa di tempat yang bahagia. 无论他们的宗教是什么，他们心里都期望着，只有离开这个世界呢，就能够往那美好的地方，就是天堂去。 Tetapi hanya Tuhan Yesus yang memberikan janji pengharapan kekal ini. 可是只有主耶稣应许我们这个永恒的盼望。
kita tidak bisa menemukan di tempat lain. 我们在别地方不能够找到这样的应许。 Kita bukanlah orang-orang yang akan pergi di dalam keadaan duka cita karena kita pergi ke penghukuman, bukan. 我们不是带着忧伤的心离开这个世界，因为我们到那个惩罚的地方去，不是这样的。 Ketika kita menutup mata ini, 当我们眼睛一闭上， kita akan pergi ke sorga. 我们就往天国去， Sorga yang memberikan kita damai sejahtera selama-lamanya. 就是赐给我们永远平安的那个天国。 Inilah pengharapan yang kekal. 这个就是我们永恒的盼望。 Jadi Injil itu berbicara tentang kasih Allah. 所以福音都说到神的慈爱， Injil berbicara tentang pengampunan dosa. 福音也传扬罪的赦免， Injil berbicara tentang pengharapan yang kekal. 福音也传扬永恒的盼望。 Bukankah ini kabar baik yang harus kita bagikan kepada semua orang? 这不是我们应该去传扬的福音吗？ Bukankah Injil ini adalah kabar yang sangat layak dan penting untuk kita bagikan? 这不是非常重要的福音，我们应该去传扬的吗？ Bukankah ini hal utama yang dibutuhkan oleh semua manusia? 这不是所有人类最需要的吗？ Tidak ada hal yang paling penting yang kita butuhkan selain daripada keselamatan. 我们最需要的就别无这个福音慈爱。 Kita di dunia ini tidak hidup selama-lamanya. 在这个世界上，我们不是 Seberapa besar pun kekayaan kita, 我们不是永远的活着，无论我们是多么的富有， seberapa hebat kita berolahraga, 无论我们多么的积极运动， seberapa hebat kita menjaga kesehatan, 无论我们多么的保护健康， pada waktunya kita akan mati. 时间一到，我们还是要死。 Kita tidak akan hidup di dunia ini untuk seterusnya. 我们不是永永远远的在这个世界上活着。 Saudara-saudara, ini bukan menakutkan kita semua. 弟兄姐妹，这个不是为了要惊吓我们， Ini adalah fakta yang harus kita terima. 这个是我们应该要去接受的事实。 Maka yang paling kita butuhkan adalah keselamatan. 所以我们最需要的就是救恩， Dan itu ada di dalam Injil. 这就是在福音里面所传扬的。 Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang terdesak untuk membagikan Injil keselamatan ini. 所以我们心里应该有那个迫切感，要立刻去传扬福音。 Kita tidak boleh merasa malu untuk membagikannya. 我们不应该感到羞耻， Karena isinya adalah memberikan keselamatan. 因为这福音的内容就是使到人得到永生。 Saudara-saudara, kita semua punya keluarga. 弟兄姊妹，我们大家是否都有家人？ Apakah kita merasa saya harus pergi memberitakannya? 我们心里是否有这个感觉，说我应该要向家人传福音？ Apakah ada semangat bagi kita untuk beritakan Injil? 是否有这个热忱要去传扬福音？ Apakah kita dengan sukacita mau membuka mulut untuk berbagi Injil? 是否有喜乐的心，然后去开口传扬福音呢？ Kadang-kadang kita merasa tak usah cerita Injil lah. 有时候我们会有这种想法，就是说我不要讲福音吧， Kita merasa ya nantinya dia tersinggung ataupun tidak akan terima. 我们怕他不接受， Kita berpikir belum tentu orangnya merasa senang. 我们在想，也许他会感觉到被冒犯、不开心， Lalu akhirnya kita tidak mau berbagi Injil. 到最后我们就不曾传扬福音。 Saudara-saudara, Injil itu adalah kabar baik yang sangat penting. 弟兄姐妹，福音是非常重要的好消息， Maka kita harus pergi memberitakannya. 所以我们应该要去传扬。 Ada seorang misionaris di abad ke-18. 在18世纪呢，有一位宣教士， Namanya adalah Adoniram Judson. 他叫阿多尼拉姆贾森， Dia pergi menginjil di negara Myanmar. 他到缅甸去宣教， Dan apa yang dikatakannya mengenai pemberitaan Injil? 然后他说到关于这个传福音呢，他有什么看法？ Dia mengatakan betapa besar kehormatan untuk membawa Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. 他说能把福音传给未听过的人，这是何等的尊荣啊！ Dikatakan memberitakan Injil adalah kehormatan besar. 就是说传福音是非常大尊荣的事工。
bukan sesuatu yang memalukan. 不是一件羞耻的事， Karena Injil itu menyelamatkan manusia. 因为福音就拯救了世人， Maka kita dengan semangat kita harus pergi berita. 所以我们应该有一颗热忱的心去传扬福音。 Saudara-saudara, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab. 弟兄姐妹，我们在圣经上看一个例子， Seorang perempuan Samaria. 有一位撒玛利亚的妇人， Kita bisa membaca kisahnya di Yohanes pasal 4. 我们可以在约翰福音4章读到她的故事。 Seorang perempuan Samaria yang mengetahui Yesus ini adalah Mesias. 这位撒玛利亚妇人呢，认识这位弥赛亚君王， Perempuan Samaria ini percaya kepada Tuhan Yesus. 她相信主耶稣就是这位弥赛亚君王。 Lalu apa yang dia lakukan? 然后她做了什么呢？ Dia segera pergi ke kotanya. 她马上回到她的城里， Dia bertemu banyak orang. 她见到许多的人， Dan dia mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. 然后她就把他们带来见主耶稣基督。 Nah, kita tahu perempuan Samaria ini adalah seorang pelakor. 我们知道这位撒玛利亚妇人呢，是一位小三， Ya, pelakor maksudnya perebut laki orang. 就是她夺取别人丈夫的人。 Tetapi ketika dia percaya Tuhan Yesus, 可是当她真正相信主耶稣时， mungkin kalau kita seperti perempuan Samaria, kita masih terhambat atau segan untuk pergi memberitakan Injil. 如果我们站在这位撒玛利亚妇人的立场呢，也许我们心里会感觉到，不愿意去传扬这个福音。 Kita berpikir orang-orang belum tentu mendengar saya karena saya orang berdosa. 我们心里也许在想，大家不一定会相信我，因为我是个罪人。 Tetapi perempuan Samaria ini melihat Injil itu sangat penting. 可是这位撒玛利亚妇人却看到这个福音是非常的重要， Maka dia bawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan 所以 Yesus. 他就把许多人带来见耶稣基督。 Kita juga harus seperti demikian. 我们也应该效仿这位撒玛利亚妇人， Kita harus segera beritakan Injil. 我们应该马上去传扬福音。 Selanjutnya, kenapa kita harus memberitakan Injil? 第二个原因，为什么我们应该要去传扬福音？ Alasan yang kedua, karena Injil adalah misi Allah dalam menyelamatkan manusia berdosa. 因为福音是上帝拯救罪人的使命。 Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi di Roma pasal 1 ayat 16. 我们从罗马书一章16节读到， Di situ dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 因为那里说到，福音是神的大能，又拯救一切相信的人。 Dikatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. 神的大能又拯救一切相信的人。 Injil berbicara tentang kuasa Tuhan. 福音就说到神的全能， Kuasa Tuhan untuk mengubah seseorang. 神的全能来改变一个人， Mengubah orang berdosa menjadi orang benar. 改变一位罪人成为一位义人， Mengubah status orang yang di bawah penghukuman menjadi diampuni. 把一个罪人改变成为一个被饶恕的人， Mengubah orang yang akan binasa menjadi orang yang mendapatkan pengharapan yang kekal. 改变一位即将灭亡的人成为一位有永恒盼望的人。 Ini adalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia. 这个就是唯一能够拯救人类的方式， Tidak ada jalan lain. 没有其他方法。 Satu-satunya cara menyelamatkan manusia melalui Injil. 唯一拯救人类的就是福音， Ini adalah misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. 这个就是上帝又拯救人类的使命。 Kalau kita tidak beritakan Injil, 如果我们没有去传扬福音， bagaimana seseorang itu bisa percaya dan diselamatkan? 一个人怎么能够得救呢？ Hanya Injil, dia dengar, percaya, baru diselamatkan. 只有他听到福音，然后他相信，他才能够得救。 Saudara-saudara, Injil itu jelas sekali adalah cara Tuhan menyelamatkan kita. 弟兄姐妹，福音就是非常清楚的告诉我们，就是神的方式来拯救人类， Tidak ada pilihan lain. 没有其他的方式，没有其他的选择。 Maka ketika kita memberitakan Injil, 所以，当我们传扬福音时， kita juga dipakai sebagai alat untuk menjalankan misi Tuhan di dunia ini. 我们就成为神的器皿， Kita mengambil bagian dari misinya Tuhan.
我们就在神的使命中有福分。 Kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan untuk melaksanakan misinya di dunia ini. 我们就成为神在这个世界上的使命的事工。 Saudara-saudara, bukankah ini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kita? 弟兄姐妹，这不是非常大的福分、非常大的尊崇吗？ Bukankah kita dengan sukacita mau dipakai oleh Tuhan? 我们是否应该喜乐的让神使用？ Bukankah kita akan dengan semangat mau pergi beritakan Injil? 我们应该非常的有热忱去传扬福音， Karena kita menjadi bagian dalam menjalankan misi Tuhan di dunia ini. 因为我们成为传扬神在这个世界上使命的一部分。 Saudara-saudara, kita menolong orang susah saja kita sudah sangat senang. 弟兄姐妹，如果有机会帮助那一些在困苦当中的人，我们心里都已经非常喜乐了。 Terlebih-lebih kalau kita menjadi alatnya Tuhan 何况是成为上帝的器皿， untuk pergi memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang binasa. 去传扬救恩给那一些灭亡的人， Maka kita akan bersukacita. 那我们就会非常的喜乐。 Tidak hanya sampai di situ saja. 不单单如此， Ketika ada orang yang percaya kepada pemberitaan kita, 当我们传福音的时候，然后有人相信的时候， apalagi kalau yang bertobat itu adalah keluarga kita, 尤其是如果那一位得救的是我们的家人， bukankah pertobatan mereka memberikan sukacita sendiri bagi kita? 他们的得救不是也让我们得到非常大的喜乐吗？ Bukankah kita akan sangat bahagia 我们是否会感觉到非常的喜乐呢？ ketika Injil yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang tersebut? 当我们所传讲的福音能够被接纳。 Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di Lukas pasal 15. 弟兄姐妹，在路加福音第15章告诉我们， Di situ dikatakan bahwa para malaikat di sorga bersorak-sorak ketika satu jiwa saja diselamatkan. 这里说到，当一个人悔改信靠主耶稣时，天上也会为他喜乐。 Seluruh malaikat mereka bersukacita karena keselamatan satu orang. 所有的天使在天上都有喜乐，因为为这一个人得救。 Apalagi kita pasti juga sangat bersukacita. 何况是我们肯定也会非常的喜乐。 Tadi saya katakan, terlebih-lebih yang bertobat itu adalah keluarga kita. 刚才我说到，尤其如果那得救者是我们的家人， Bukankah kita akan berlipat-lipat ganda sukacita kita? 我们的喜乐不是更加倍吗？ Maka kita harus pergi beritakan Injil. 所以我们应该又去传扬这福音。 Selain itu, untuk bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain, 我们为了显现对别人的爱， hal yang paling penting kita tunjukkan kasih kita itu dengan memberitakan Injil kepadanya. 最好的方式就是把福音传给他。 Kita membantu dia dalam kehidupan sehari-hari. 如果在每日生活中我们帮助他， Nah, kita mungkin mengatakan saya mengasihi dia. 我们也许就说，因为我爱他。 Tapi ada hal yang paling penting untuk menunjukkan kasih kita kepada dia. 可是最关键、最重要来显现我们对他的爱呢？ Kita tidak mau dia binasa. 因为我们不愿意他灭亡， Kita harus beritakan Injil kepadanya. 我们应该把福音传扬给他。 Kita semua punya keluarga 我们大家都有家人， atau kenalan kita. 我们的朋友， Apakah mereka belum percaya kepada Tuhan? 他们当中是否还有一些没有信主的？ Apakah saudara-saudara mengasihi mereka? 你是否爱他们？ Tentunya kita mengatakan saya sangat mengasihi mereka. 我们当然会说，我爱他们。 Tetapi apakah saudara-saudara mau mereka tidak binasa? 那你是否愿意，是否希望他们不灭亡？ Maka caranya adalah beritakan Injil 方 keselamatan. 法，唯一的方法就是把福音传扬给他们。 Saudara-saudara, di hari Sabtu depan kita ada malam penginjilan. 弟兄姐妹，在未来的星期六晚上，我们有一个布道会福音之夜， Atau istilahnya yang lebih dikenal orang KKR. 就是布道会。 Itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengundang mereka mendengar Injil keselamatan. 这个就是我们把他们邀请来听福音的一个机会。 Maka kita harus bertekad untuk mengundang mereka.
所以我们应该立下心志，我又去邀请他们。 Kita harus berjanji, berkomitmen untuk membawa mereka ke malam penginjilan. 我们应该立下心志，我又把他们带来到这个布道会。 Apakah saudara-saudara siap melakukannya? 弟兄姐妹是否预备好又去做这件事？ 1 atau 2 atau 3 orang kita bawa ke malam penginjilan. 我们又带1位或者2位或者3位人来到这个福音之夜。 Ini adalah tantangan bagi kita semua. 这个是对我们每一位的挑战。 Apakah kita bisa bawa mereka ke gereja? 我们是否能够把他们带到教会来？ Apakah mereka berhasil datang untuk mendengarkan Injil? 他们是否真的能够来到教会来听福音？ Itu tergantung pada diri kita. 这就靠我们了。 Apakah kita sungguh-sungguh mau membawa mereka ke malam penginjilan? 我们是否真心诚意希望把他们带来教会来听福音？ Coba kita pikirkan sejenak. 我们好好的去思考。 Siapa yang belum percaya? 在我们的家人当中，有谁还没有信主？ Kita jadikan target kita untuk bawa ke malam penginjilan ini. 我们就把他们成为我们的目标，把他们带来这个福音之夜。 Sabtu depan jam 7 malam. 未来的星期六晚上7点。 Kalau kita saat ini ada sekitar 100 orang. 现在我们这里如果大概有100人的话呢， Di malam penginjilan ada orang-orang baru, banyak orang baru untuk kita bawa ke malam penginjilan. 那在福音之夜呢，应该有许多的新人，我们能够把他们带到这里。 Selain itu kita bisa bagikan poster Injil. 除此之外，我们也能够把这个福音的海报传扬出去。 Di bawah sudah disiapkan undangan malam penginjilan. 在1楼的桌上，我们也预备了邀请卡。 Nanti setelah ibadah, saudara-saudara ambil beberapa lembar untuk kita bagikan. 聚会完呢，希望大家都去拿，然后把它分发出去。 Usahakan orang kita bagikan itu kita pastikan dia kemungkinan bisa datang. 我们要去确认那一位我们所邀请的人真的有来参加。 Kita saat ini harus ditantang untuk membawa jiwa kepada 所 Tuhan. 以这个时候，我们应该就是被挑战，把灵魂带归 Biarlah 主。 tantangan ini jangan hanya di dalam telinga kita, pikiran kita saja. 愿这个挑战不单单只是我们听听而已， Tapi kita bertekad, Sabtu depan saya bawa orang-orang baru untuk dengar Injil keselamatan. 可是我们却立下心志，这个星期六我又把人带到主的家中来， Karena ini adalah misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. 因为这个就是神又拯救世人的使命。 Dan saya mau menjadi bagian dari misinya Tuhan ini. 我又在这神的使命当中有福分， Maka dengan penuh sukacita saya akan melakukannya. 所以我又非常喜乐的去执行。 Terakhir, kenapa kita harus memberitakan Injil? 最后呢，我们为什么应该去传扬福音？ Karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita kuasa dalam memberitakan Injil. 因为上帝已经应许了我们，当我们去传福音，他会赐给我们全能。 Saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. 我们如果去看这罗马书是使徒保罗所写的， Dan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengungkapkan keinginannya untuk memberitakan Injil. 然后在1章15节，使徒保罗有说到他愿意去传扬福音。 Kita mengetahui Paulus kemana-mana pergi beritakan Injil. 我们知道，无论到哪里去，使徒保罗都一直的在传福音。 Dia menempuh ribuan kilometer untuk pergi memberitakan Injil. 他走了数千万的公里来传 Dia 福音。 menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memberitakan Injil. 他也花了几十年来传福音。 Dia menghadapi banyak orang. 他面对许多人， Dan dia dengan semangat pergi beritakan Injil. 他热忱的去传扬福音。 Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus berani pergi memberitakan Injil? 为什么使徒保罗有胆量去传福音呢？ Kenapa dia dengan yakin dia pergi beritakan Injil? 为什么他非常的肯定去传扬福音？ Karena dia tahu Tuhan memberikan dia kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan. 因为他知道神赐给他全能，成为上帝的见证。
Kuasa ini tidak hanya diberikan kepada Rasul Paulus, 这权能不单单只是赐给使徒保罗而已， tetapi juga kepada semua orang Kristen. 也赐给所有的基督徒。 Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, 如果我们去读使徒行传10章12节， perbaikan pasal pertama ayat 12. 第1章12节， Di situ dikatakan kamu akan menerima kuasa. 这里说到，当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。 Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 当圣灵降在你们的身上， dan kita akan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. 并又在耶路撒冷， Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mengutus kita dengan sendirinya begitu saja. 弟兄姐妹，主耶稣不只是单单这样就差遣了我们， Tuhan Yesus tidak mengutus kita bersaksi dengan bersandar pada kekuatan kita sendiri. 他也不是让我们依靠自己的能力去传扬福音。 Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, pasti kita takut. 如果靠自己的能力，可能我们会感觉惧怕， Pasti kita tidak berani. 我们不敢， Karena pada faktanya orang-orang tidak suka yang namanya Injil. 因为事实告诉我们，许多人都不喜欢听福音。 Kita takut orang akan tersinggung. 我们怕别人会感到被冒犯， Kita takut orang bisa marah. 我们怕别人会发怒， Bahkan bisa menangkap kita. 我们也怕被抓， Belum lagi kalau kita takut apa yang kita mau bicarakan. 然后我们也在惧怕我应该说什么。 Kita berpikir kata-kata apa yang harus kita keluarkan. 我在想我应该说什么话呢？ Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kuasa. 弟兄姐妹，上帝赐给我们能力， Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. 他也应许我们，他又与我们同在， Dia akan menolong kita. 他会帮助我们。 Ketika kita memberitakan Injil, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. 当我们传福音呢，上帝会赐给我们智慧， Dia akan memberikan kita suatu kekuatan untuk bisa menghadapi orang-orang kita Injili. 他将赐给我们能力，使到我们有办法去面对那一些我们要向他传福音的人。 Dan di dalam setiap kata-kata kita, Tuhan akan menolong kita. 然后在每一句我们应该说的话呢，神都会帮助我们。 Kita bisa melihat penyertaan Tuhan ini kepada kita. 我们能够看到神与我们同在。 Kalau Tuhan berjanji Dia akan menolong kita, 如果神已经允许我们，他会帮助我们， mengapa kita tidak mau pergi beritakan Injil? 为什么我们还不愿意去传福音 Mengapa 呢？ kita takut memberitakan Injil? 为什么我们还感觉到惧怕又去传福音呢？ Mengapa kita tidak semangat memberitakan Injil? 为什么我们没有这个热忱又去传福音呢？ Bukankah Tuhan sudah berjanji Dia akan memberikan kita kuasa? 不是神不是已经应许我们，他会赐给我们能力吗？ Ini adalah janji khusus kepada kita dalam memberitakan Injil. 这是为我们特别的应许。 Waktu kita pergi, kita tidak hanya sendirian. 我们去传福音的时候，我们不是独立一个人， Tuhan bersama dengan kita. 神与我们同在。 Tetapi yang menjadi masalahnya adalah, 可是问题呢是什么？ apakah kita punya hati mau pergi? 是否我们有一颗愿意去传福音的心智？ Kadang-kadang kita berikan banyak alasan. 有时候我们找了许多的借口， Takut orang tersinggung, 怕别人被冒犯， takut orang tidak bisa mengerti. 怕人听了不明白。 Itu hanya alasan kita saja. 其实这只是借口， Masalahnya adalah hati kita 问题就出在我们的心里 tidak punya keinginan untuk pergi. 没有愿意去传扬的这颗心， Kita tidak mau memberikan waktu untuk beritakan Injil. 我们不愿意花时间去传扬福音。 Coba kita koreksi diri kita masing-masing. 我们大家来审查自己， Kenapa kita menjadi orang Kristen yang tidak suka memberitakan Injil? 为什么我们成为不喜欢传福音的基督徒？ Atau tidak terbeban memberitakan Injil? 为什么成为那没有重担又去传福音的基督徒？ Apakah kita punya banyak alasan? 为什么是否我们有许多的借口？ Saudara-saudara, sebenarnya kita tidak punya alasan karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. 弟兄姐妹，我们不应该有借口，因为神已经应许了我们，他会与我们同在。 Asalkan kita berikan hati kita. 只有我们献上我们的心， Saya mau pergi. 我愿意去。 Tetapi kalau tidak punya keinginan, 可是我们如果不愿意呢？ maka kita tidak akan pernah pergi memberitakan Injil. 那我们肯定
不能去传福音。 Saudara-saudara, saya mau memberikan satu kesaksian. 弟兄姐妹，我又向大家分享一个见证。 Salah satu jemaat kita, 我们其中的一位会友， saya selalu ingat Mama Ibu Nina. 我常常纪念，就是妮娜姐妹的母亲。 Kalau saya khotbah memberikan kesaksian tentang memberitakan Injil, selalu saya pakai kesaksian ini. 如果我讲到关于传福音，我肯定会举这个例子。 Mama Ibu Nina punya teman namanya Ibu Pekcu. 这位妮娜姐妹的母亲有一位好朋友，就是佩珠阿姨。 Ibu Pekcu dulu orang yang belum percaya kepada Tuhan. 佩珠阿姨之前不信主， Dan orang yang keras menolak Kristen. 而且她非常强烈的拒绝福音。 Secara manusia, Ibu Pekcu tidak akan mungkin jadi orang Kristen. 如果我们用人的思考方式来看，我们认为这位佩珠阿姨不可能会相信主。 Bahkan saya dengar Ibu Pekcu dulu, dia salah satu orang yang mengambil bagian di dalam pekerjaan agama sebelumnya. 我甚至听到这位佩珠阿姨呢，之前在她以前的宗教呢，她是非常积极的。 Tetapi Mama Ibu Nina terus memberitakan Injil. 可是呢，我们的妮娜姐妹的妈妈却一直的向她传福音。 Walaupun risikonya ada. 虽然她也面临挑战， Ibu Pekcu mungkin dia bisa tersinggung. 也许她会怕这位佩珠阿姨感到被冒犯， Hubungannya mungkin bisa ya agak tidak baik. 也许他们的关系也会被影响到。 Tetapi Mama Ibu Nina terus beritakan Injil. 可是却我们的姐妹继续为佩珠阿姨传福音。 Dan kita melihat Tuhan menolong Ibu Pekcu. 可是到最后我们能够看到神怜悯佩珠阿姨。 Dan akhirnya Ibu Pekcu kita bisa melihat hari ini bersama-sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. 所以今天我们能够看到这位佩珠阿姨在我们当中一起来敬拜神。 Ibu Pekcu percaya dan diselamatkan. 佩珠阿姨真正的信主得救了。 Saudara-saudara, Mama Ibu Nina bukanlah orang yang sangat hebat dalam firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们的妮娜姐妹的母亲呢，不是一位精通神话语的人， Bukanlah orang yang ahli dalam teologi, bukan. 不是一位神学家， Tapi ada hati mau memberitakan Injil. 可是她心里却有这个负担，愿意去传扬福 Dan 音。 Tuhan menolong Mama Ibu Nina. 然后神就帮助了她。 Dan kita melihat Ibu Pekcu diselamatkan. 然后我们看佩珠阿姨就得救了。 Nah, kesaksian ini kiranya mendorong kita juga. 所以这个见证，我希望这个见证也能够成为我们的推动力。 Nah, kita tidak usah kasih, saya tak bisa bicara dengan baik. 我们不要用这个借口说我没有口才，我不会讲。 Asalkan ada hati kita, 只要我们有一颗心， Tuhan pasti menolong kita. 神肯定会帮助我们。 Mungkin kita bertanya, apakah ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk membawa orang mendengar Injil? 也许呢，我们就在想，我是否有一些要去传福音呢？把人带来布道会呢？是否有具体可以行的方式呢？ Nah, kita harus waktu mengundang orang memberitakan Injil, ya kita harus benar-benar memberikan kesaksian diri kita. 所以我们要去传扬福音的时候，我们就可以向他讲说我们自己的见证， Kasih tahu ke mereka kenapa kita menjadi orang Kristen. 告诉他们为什么我们成为基督徒。 Perubahan apa yang kita rasakan setelah percaya Tuhan 我们 Yesus? 信主之后，感觉到有什么不一样，有什么改变？ Kita bisa katakan menjadi orang Kristen kita bisa mendapatkan kedamaian dan sukacita. 我们就可以告诉他说，如果我们相信了主耶稣，我们就得着平安喜乐， Ada kepastian pengharapan yang kekal. 因为我们有着永恒的盼望的确定。 Dengan kesaksian ini, orang yang kita ajak bicara mungkin bisa tergerak hatinya untuk ikut jadi orang Kristen. 接着这样的见证呢，希望这位人愿意受感动。 Yang selanjutnya kita harus bicara Injil atau mengundang mereka dengan ramah.
然后呢，我们也应该用友善的方式来待他们， bukan dengan memaksa ataupun menekan dia. 不应该就是去用强硬的方法来待他们。 Misalnya waktu kita undang nanti ke malam penginjilan, 比如说我们把他们带来这个福音晚会， kita bisa sampaikan malam penginjilan itu kegiatannya adalah berbicara tentang kasih Tuhan. 我们可以告诉他说，这个布道会就是诉说到神的爱， Kamu datang saja untuk mendengarnya. 你只需要来听。 Dan kalaupun nantinya kamu tidak percaya, tidak apa-apa, kamu datang saja dulu untuk dengar. 虽然你认为你不相信也无所谓，只有你愿意来听。 Jangan kita buat orang yang kita undang itu seperti tertekan sekali. 我们不要让他感到被强迫。 Kita katakan ini hanya tawaran untuk setiap orang yang percaya diselamatkan. 那我们就告诉他，这个是赐给所有罪人的礼物， Tidak ada pemaksaan. 没有任何条件， Karena ini berbicara tentang kasih Tuhan. 因为这个是诉说神的慈爱。 Nah, jadi saudara-saudara, inilah alasan kenapa kita memberitakan Injil. 弟兄姊妹，这个就是我们去传福音的理由。 Kenapa kita harus memberitakannya dengan sukacita? 为什么我们应该带着喜乐的心去传扬？ Karena Injil adalah kabar baik yang sangat layak dan penting untuk kita bagikan. 因为福音就是一个非常重要的好消息，我们配得我们去传扬的。 Kedua adalah Injil adalah misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. 因为第二呢，就是福音就是神拯救世人的使命。 Dan ketiga, Tuhan akan memberikan kita kuasa dalam memberitakan Injil. 第三呢，神也会允许我们，他会赐给我们力量。 Sekali lagi, saya mau mendorong kita malam penginjilan ke depan, kita harus bawa orang-orang yang belum percaya. 所以我再次来提醒大家，未来星期六的福音之夜呢，我们必须要带人到教会来 Berdoa dan pergi, ajak mereka. 祷告，然后去邀请他们， Dan kita berdoa supaya yang mendengar bisa diselamatkan. 然后我们祷告那些听到的能够得救。 Saya mau menutup khotbah ini dengan sebuah kutipan dari seorang misionaris. 我要结束今天的讲道，来引用一位宣教士的话语， Namanya adalah David Livingstone. 就是一位名叫做大卫利温斯通的 Seorang penginjil ke Afrika. 一位到非洲的宣教士。 Dia mengatakan begini. 他这样说： Aku tidak pernah merasa berkorban. Sukacita berbagi Kristus jauh melebihi apapun yang telah kutinggalkan. 我从来未将传福音视为牺牲，为什么呢？因为分享基督带来的喜乐，远远胜过我所放弃的一切。 Inilah upah sukacita terbesar seorang misionaris melihat orang-orang mengenal kasih Kristus. 这个就是宣教士最大的喜乐奖赏，就是看到人们认识基督的爱。 Maka sekali lagi kita pergi beritakan Injil. 所以愿我们大家去传扬福音， Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita 愿 semua. 上帝祝福我们每一位。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang ada di sorga, 我们在天上的父， tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, 求主借着你的圣灵来帮助我们， agar dengan semangat pergi memberitakan Injil, 直到我们带着一颗热诚的心去传扬福音， agar kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. 直到我们把灵魂带归回主。 Dan secara khusus di malam penginjilan nantinya, 特别就是在这周六的福音之夜， kami mengundang banyak orang untuk datang mendengar Injil. 我们能够把许多人带来听福音。 Tuhan, tolonglah kami semua. 愿主帮助我们大家， Ampunilah dosa-dosa kami, 赦免我们一切的罪， supaya kami layak di hadapan-Mu. 直到我们配得在你的面前。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。